Tafsir Al-Azhar, karya Profesor Dr. Hamka, ayat 8 hingga ayat 11 daripada surah Al-Ma'idah, surah nombor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi manusia yang lurus kerana Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah menimbulkan benci padamu penghalangan dari satu kaum, bahawa kamu tidak akan adil. Berlaku adillah, itulah yang akan melebih dekatkan kamu kepada takwa, dan takwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat mengetahui apa jua pun yang kamu kerjakan. Ayat 9. Telah menjanjikan Allah pada orang-orang yang beriman dan beramal yang soleh-soleh untuk mereka ampunan dan ganjaran yang besar. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Ayat 10. Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu akan menjadi sahabat neraka. Ayat ke-11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah olehmu nikmat Allah atas kamu tatkala berniat jahat suatu kaum hendak menghulurkan tangan mereka kepada kamu, maka telah dihalangnya tangan mereka itu daripada kamu. Dan takwalah kepada Allah, dan kepada Allah hendaklah bertawakal orang-orang yang bertawakal.
Bahagialah orang-orang yang beriman. Makanan mereka sudah diatur, sudah dijelaskan mana yang baik-baik untuk boleh dimakan dan mana yang keji-keji untuk jangan dimakan. Pergaulannya dengan lain agama, iaitu ahli kitab pun telah digariskan, iaitu supaya menunjukkan lapang dada atau toleransi. Sesudah itu telah dipimpin mereka berwuduk dan memandi junub atau penggantian dengan tayamum untuk membersihkan jasmani dan rohani. Sekarang diberi tuntunan bagi tentang sikap hidup di tengah masyarakat. Sekali lagi diseru, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi manusia yang lurus kerana Allah. Pangkal ayat 8. Di sini terdapat kalimat qawamin dari kata qiyam yang artinya tegak terus. Marfu ra'si, mafuru kamarah, kepala tegak, harga diri penuh. Berjiwa besar kerana hati bertauhid. Tidak ada tempat merundukkan diri melainkan Allah. Sikap lemah lembut tetapi teguh dalam memegang kebenaran. Kata orang sekarang, berperibadi. Bukan lemah, lunglai, direbah-rebahkan angin ke mana hendak dibawanya. Lemah pendirian dan mudah ditawar. Bukan begitu orang mukmin. Wajah yang sekurang-kurangnya 5 kali sehari semalam menghadap Tuhan, yang tegak berdiri seketika, memulai sembahyang yang rukuk hanya kepada Allah dan sujud hanya kepada Allah, tidaklah mudah direbahkan oleh oleh yang lain. Tidak termuram terhuyung-huyung kerana ditimpa musibah. Tidak pula melambung laksana belun ketika masih berisi angin, seketika mendapat keuntungan. Sehabis angin mengerecut turun. Menjadi saksi dengan adil. Kalau seorang mukmin diminta kesaksiannya dalam suatu hal atau perkara, hendaklah dia memberi kesaksian yang sebenarnya saja, iaitu yang adil. Tidak membelok balik kerana pengaruh sayang atau benci, kerana lawan atau kawan. Kerana yang dihadapi akan diberikan kesaksian tentangnya kaya, lalu segan kerana kayanya, atau miskin, lalu kasihan kerana kemiskinannya. Katakanlah apa yang engkau tahu dalam hal itu. Kata yang sebenarnya, walaupun kesaksian itu akan menguntungkan orang yang tidak engkau senangi atau merugikan orang yang engkau senangi. Dan janganlah menimbulkan benci padamu penghalangan dari satu kaum bahawa kamu tidak akan adil. Misalnya orang yang akan engkau berikan kesaksianmu atasnya itu dahulu pernah berbuat sesuatu penghalangan yang menyakitkan hatimu, maka janganlah kebencianmu itu menyebabkan kamu memberikan kesaksian dusta untuk melepaskan sakit hatimu kepadanya, sehingga kamu tidak berlaku adil lagi. Kebenaran yang ada di pihak dia jangan dikhianati kerana rasa bencimu, kerana kebenaran akan kekal dan rasa benci adalah perasaan bukan asli dalam jiwa. Itu adalah hawa nafsu yang satu waktu akan mereda terus. Berlaku adil, itulah yang akan lebih dekatkan kamu kepada takwa. Keadilan adalah pintu yang terdekat kepada takwa, sedang rasa benci adalah membawa jauh dari Tuhan. Apabila kamu telah dapat menegakkan keadilan, jiwamu sendiri akan merasai kemenangan yang tiada taranya dan akan membawa martabatmu naik di sisi manusia dan di sisi Allah. Lawan adil adalah zalim, dan zalim adalah salah satu dari puncak maksiat kepada Allah. Maksiat akan menyebabkan jiwa sendiri menjadi berumuk dan merana. Dan takwalah kepada Allah, artinya peliharalah hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya
supaya diri lebih dekat kepada Tuhan. Sesungguhnya Allah amat mengetahui apa jua yang kamu kerjakan. Ujung ayat 8. Jiwa manusia di bawah pengawasan Tuhan. Adakah dia setia memegang keadilan atau tidak? Jika masyarakat Islam telah diberi Allah kurnia kekuasaan mengatur pemerintahan, adakah dia adil atau tidak? Selalu dikisahkan dalam Al-Quran bahaya yang menimpa suatu umat kerana zalimnya. Apabila yang berkuasa tidak adil, maka yang dikuasai akan menderita dan patah hati. Masa bodoh. Akhirnya hilanglah wibawa dan kemegahan umat itu, dan mudahlah masuk kekuatan musuh ke dalamnya, dan mudahlah dirampas kemerdekaannya itu. Itulah ancaman azab siksaan dunia dan akan datang lagi di akhirat. Nabi kita SAW menurut sebuah hadis yang dirawikan oleh At-Tabarani dari Jabir pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, kalau ahli zimmah telah dianiayai, maka pemerintahan negeri itu adalah pemerintahan musuh. Sebagai dimaklumi, ahli zimmah ialah pemeluk agama lain di bawah pemerintahan Islam yang wajib dilindungi dan diperlakukan adil. Kalau keadilan kepada mereka tak ada lagi, samalah pemerintahan begitu dengan pemerintahan musuh. Sebagaimana telah kita terangkan dalam kata pendahuluan tafsir surah ini, di antara surah Al-Ma'idah ini dengan surah An-Nisa adalah lengkap melengkapi dan isi mengisi. Sebab itu, dalam merenungkan ayat 8 dan surah Al-Ma'idah ini, sayugialah kita pertalikan merenung dengan ayat 134 dari surah An-Nisa yang telah lalu. Dan kedua ayat ini jelas membayangkan dalam rangka keduanya diturunkan di Madinah bahawa masyarakat Islam mulai tegak dan kekuasaan mulai terbentuk. Sebab itu di samping keteguhan iman kepada Allah, wajiblah tegak adil dalam masyarakat, dan keadilan ialah jalan yang paling dekat menuju takwa. Setelah keadilan tegak, datanglah janji Allah. Telah menjanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal yang soleh-soleh. Pangkal ayat 9. Pertama ialah imannya kepada Allah. Kedua ialah amalnya, kegiatan hidupnya, buah dari usahanya untuk sesama manusia yang berdasar atas keadilan itu. Untuk mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Ujung ayat 9. Orang beriman adalah orang yang suka bekerja, orang yang tidak pernah menghentikan tangan dan tujuannya sentiasa baik, soleh. Amal yang soleh bukan semata-mata membilang tasbih. Setiap kegiatan hidup untuk diri dan masyarakat adalah amal. Tetapi kerana pengalaman dalam hidup yang hanya sekali ini, dan sudah ini tidak ada lagi reserve serap hidup, sudah pasti akan terdapat yang salah. Maka janganlah takut berjumpa yang salah, kerana kesalahan adalah untuk menambah pengalaman. Asal iman teguh, jiwa teguh kerana Allah dan niat beramal tetap baik, maka kalau bertemu suatu kekilafan, nescaya akan diberi ampun oleh Allah, bahkan akan diberi pahala juga. Jika benar ijtihad dan benar pula hasilnya, mendapat dua pahala, pahala ijtihad dan pahala kebenaran hasil. Jika telah mulai ijtihad lalu berakibat salah, mendapat juga satu pahala, iaitu pahala ijtihad dan tidak beri dosa kerana telah salah akibat. Sebab bukan itu yang disengaja. Bekerja tidaklah salah, walaupun ada kekilafan. Kesalahan yang paling besar ialah tidak mahu bekerja kerana takut akan salah. Itulah sebab maka Tuhan menjanjikan bagi mukmin yang beramal ampunan atas kekilafan dan ganjaran atas pahala atau pahala kerana telah bekerja. Dan orang-orang yang kufur
dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu akan menjadi sahabat neraka. Ayat 10. Ini adalah sebaliknya dari yang tersebut sebelumnya. Orang yang tidak beriman, iaitu kufur, tidak mau percaya pada Allah dan Rasul. Oleh sebab iman tidak ada, amal pun tidak pula soleh, melainkan fasiklah yang banyak. Sebab dasar tidak ada. Lantaran iman tidak ada, maka ayat-ayat dan perintah Tuhan didustakan. Dia tidak mau percaya dan tidak mau menjalankannya. Di mana tempat yang layak buat orang ini menurut hukum keadilan ilahi, tentu saja nerakalah tempatnya. Sengsara hidup di dunia, gersang dan kotor jiwa, neraka pula di akhirat. Mungkin pernah juga mereka beramal, mungkin ada juga yang baik, tetapi kerana dasarnya tidak ada, iaitu percaya kepada Tuhan, maka hasil amal itu menjadi percuma dan tidak berurat dan berakar dari jiwa. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah olehmu nikmat Allah atas kamu. Tatkala berniat jahat, suatu kaum hendak menghulurkan tangan mereka kepada kamu, maka telah dihalanginya tangan mereka itu daripada kamu. Pakal ayat 11. Dalam satu riwayat, suatu hari, suatu kaum dari pihak musuh telah mengutus orangnya yang berani untuk membunuh Rasulullah SAW ketika beliau terpencil. Ada pula riwayat Khawrat bin Al-Haris dari Bani Muhrab. Menurut riwayat Al-Hakim dari hadis Nabjabir bahawa si Khawrat pada suatu hari sedang Rasulullah terpencil seorang diri, telah datang dengan pedang terhunus. Lalu dibangunkan Rasulullah yang tengah tertidur, dan sambil menyentak pedang itu dia bertanya, "Siapa yang dapat menghalangiku jika engkau aku bunuh?" Rasulullah menjawab, "Allah." Mendengar sebutan nama Allah itu, gemetar tubuh orang itu dan terlepas pedang dari tangannya. Lalu pedang itu beliau ambil dan beliau pula sekarang yang bertanya, "Siapa yang dapat menghalangiku jika engkau aku bunuh?" Orang itu tidak dapat menjawab. Siapa yang akan dapat menghalangi kalau dia yang terbunuh? Dia akhirnya hanya berkata, "Jadilah yang sebaik-baik orang yang mengambil. Artinya, beri maaflah aku." Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah engkau suka naik saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahawa aku adalah Rasulnya?" Dia menjawab, "Mulai sekarang aku berjanji tidak lagi akan memerangi engkau dan tidak akan membantu setiap kaum yang memerangi engkau." Dia pun dilepaskan oleh Rasulullah. Sesampainya pada kaumnya, berkatalah dia pada mereka, "Sesungguhnya aku telah kembali dari manusia yang paling baik." Dalam riwayat lain, pedang itu adalah pedang Nabi sendiri, sedang tergantung dan Nabi tertidur, diambilnya pedang itu, dan kata riwayat lain, Surakah bin Malik. Ada lagi riwayat bahawa ayat ini turun memperingatkan seketika Rasulullah nyaris mati dijatuhi batu besar yang lesung batu dari sebuah rumah di kampung Bani Nadir seketika beliau bersandar di dinding rumah mereka. Maka riwayat yang mana pun, namun sudah terkenal dalam catatan riwayat bahawa telah berkali-kali sejak lagi di Mekah beliau hendak dibunuh orang. Bahkan sebabnya mereka disuruh hijrah ialah kerana telah putus muafakat Quraisy hendak membunuh beliau. Maka baik satu di antara kejadian itu ataupun semuanya itu diperingatkanlah dalam ayat ini kembali, iaitu dalam Haji Wada, bahawa suatu kaum, iaitu pembenci-pembenci Islam, telah pernah berniat jahat menghulurkan tangan hendak menganiaya kamu, iaitu membunuh Nabi kamu. Kalau sekiranya salah satu maksud jahat itu berhasil, nescaya tidaklah terjadi apa yang terjadi sekarang, iaitu kejadian Islam dan Muslimin di bawah pimpinan Rasul sampai berhasil, sehingga sampai dekat melakukan Haji Wada. Sebab waktu itu peringatan ini disuruh kenangkan oleh Tuhan. Mereka hendak membunuh Rasulullah, baik orang seorang pun atau bersama. Semuanya adalah
satu kaum belaka, iaitu tersebab kafir mereka. Tetapi semua maksud jahat itu digagalkan oleh Tuhan. Tangan mereka yang telah terhulur nak membunuh Rasul ditarik atau dihelakan oleh Tuhan. Kemudian sebagai penutup kenang-kenangan yang buruk itu, Tuhan bersabda, dan takwalah kepada Allah, dan kepada Allah hendaklah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Hujung ayat 111. Peringatan di ujung ayat ini memberi peringatan kepada orang yang beriman bahawasanya Rasulullah SAW telah terlepas dari segala macam bahaya. Itu ialah kerana dia tetap berpegang pada dua syarat perjuangan. Pertama, takwa, dan kedua, tawakal, iaitu dua alat hati yang sekali-kali tidak boleh berpisah. Dengan takwa, maka hubungan dengan Tuhan tetap terpelihara dan Tuhan sentiasa dalam ingatan. Dijaga segala perintahnya dan dihentikan segala larangannya. Dan di samping itu selalu bertawakal, iaitu menyerahkan diri kepadanya, mempercayai bahawasanya apa yang ditentukannya itulah yang mesti jadi. Maka lantaran itu Tuhan pun melepaskannya dari bahaya, betapapun besarnya. Misalnya seketika beliau nyaris ditimpa dengan lesung batu besar dari puncak sutuh rumah Yahudi Bani Nadir itu. Beliau tadinya sedang enak-enak bersandar di dinding, berlepas lelah, kerana beliau datang ke sana diiringi oleh Abu Bakar radhiyallahu an hendak memungutkan wang derma guna membayar diah orang yang mati terbunuh oleh mujahid Islam dengan salah. Sebab orang itu telah diperbuat pula perjanjian dengan Yahudi. Terumah Bani Nadir itu seketika mula-mula Rasulullah SAW pindah ke Madinah bahawa akan hidup bertetangga secara baik, akan bantu-membantu. Itu sebab Rasulullah SAW datang ke kampung mereka. Tetapi setelah mereka lihat Rasulullah bersandar-sandar dengan enaknya itu, timbullah niat jahat hendak membunuh beliau dengan menimpakan letung besar dari sudut rumah. Sebab mereka lihat tidak ada kesempatan yang sebagus itu lagi. Tiba-tiba tergerak saja hati Rasulullah berhindar cepat dari tempat itu sebelum pekerjaan jahat itu terlaksana. Siapa yang melindungi juga orang yang hendak membunuh beliau dengan pedang itu? Mengapa dia ambil pedang beliau? Lalu beliau dibangunkan dan ditanyai, siapa yang menghalangi kalau dia hendak dibunuh beliau? Mengapa tidak terus saja dipancungnya sedang beliau tidur? Siapa yang mentakdirkan demikian kalau bukan Allah? Kerana beliau bertawakal. Seketika beliau bersembunyi 2 hari di dalam gua Thur. Mengapa pencari-pencari tidak menekurkan kepala sedikit saja untuk melihat beliau dan lubang gua, padahal beliau dan Abu Bakar telah melihat kaki-kaki mereka. Sampai Abu Bakar sudah cemas. Siapa yang memalingkan mata mereka kalau bukan ketentuan Allah? Ini semuanya adalah bantaran tawakal. Kalau tidak mati, kata Tuhan, tidak akan mati. Semua bahaya itu terlepas dari Rasulullah dan Islam telah tegak. Oleh sebab itu, maka di ujung ayat Tuhan Allah menegaskan bahawa tawakal itu bukanlah pakaian Nabi Muhammad SAW saja, tetapi hendaklah menjadi pegangan bagi tiap-tiap orang yang beriman. Pada Allah hendaklah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Artinya serahkanlah diri sebulat-bulatnya, meskipun ikhtiar sendiri tidak boleh berhenti. Maka Tuhan Allah lah yang lebih tahu apa yang baik buat kita. Apakah kita akan dibiarkan hidup terlepas dari bahaya untuk menyambung amal? Apakah akan dimatikan teraniaya sehingga mencapai syahid? Tuhan yang tahu. Sebab itu kepada Tuhan kita bertawakal. Dan kita pun yakin bahawa apa yang dipilihkan oleh Tuhan
buat kita itulah yang terbaik. Tawakal menghilangkan kebimbangan dan menimbulkan keberanian. Misalnya saja kita naik kenderaan untuk musafir ke mana-mana, entah naik kapal mungkin tenggelam, naik kereta api mungkin terbalik di tengah jalan kerana kelalaian pengurusnya, naik kapal udara kerana kabut dan awan tebal bisa saja tertumbuk pada gunung. Mobil pun bisa saja meluncur ke dalam lurah yang dalam. Dari semua bahaya itu, kita bisa mati, hancur, terbakar atau tenggelam dalam laut. Mati mudah saja, terutama di zaman moden ini. Banyak rencana kita akan tergendala kalau kita bimbang. Banyak rencana itu kita akan tergendala kalau kita bimbang. Tetapi kalau sejak dari semula kita bertawakal, menyerah diri kepada Allah, kebimbangan ini akan dapat dipadamkan. Kita sudah percaya bahawa apa yang lebih dituliskan Tuhan tidaklah dapat dihapus dengan was-was kita. Dan apapun yang akan kejadian, kita tetap berserah diri padanya. Misalnya kita was-was kalau kita mati, anak-anak akan terlantar. Itu pun kita tawakal kepada Tuhan, sebab Tuhan Allah yang menjamin hidup kita. Tuhan Allah juga yang menjamin kehidupan dan rezeki anak-anak kita. Demikianlah seterusnya dalam lapangan kehidupan ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.